Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara Kursi, dimuliakan muslimin dan muslimat dan tuan utama berduta dan keluarga. Jadi syukur kita kepada Allah SWT dapat ke sesi yang terakhir. Sesi yang terakhir ni saya tak ada slide dan saya cuba connect ke internet pun tak boleh juga. Berita punya line pun limited. Ada dalam ni dia batu sangat katnya, tak lepas katnya. So jadi yang pertama kita pergi perbincangan perkataan berkenaan ISIS, ya. So Islamic State of Iraq and Syria ini telah pun bermula gerakan-gerakan asas awalnya tahun daripada pecahan-pecahan Al-Qaeda juga, ya. Disebutkan bahawa antara punca yang pada perubahan ataupun wujudnya orang-orang yang sama ideologi itu pada tahun 2003 sewaktu Amerika mula menyerang Iraq, ya. Yang mana pada ketika itu kita tahu ramai ulama Sunni dibunuh, dan pada ketika itu Syiah telah pun dikira bekerjasama dan mengambil jalan pasif, tidak memerangi Amerika. Lalu mereka mendapat habuan apabila mendapat tempat dalam gawangan Iraq yang direstui oleh Amerika. Jadi pada ketika itu ulama ahli sunnah ada yang paling terpinggir sekali dan dizalimi paling teruk sekali. Maka pada ketika itu dikatakan lahirlah individu-individu tertentu yang mula mendokong gerakan takfiri, ya, yang mana mereka ini sangat-sangat ekstrim, yang mana mereka nak membalas kezaliman Syiah ke atas mereka. Kerana menurut beberapa sahabat saya di Jordan, mereka ni adalah orang Iraq yang mengaji di Jordan sekali dengan saya dulu di Basrah tempat dia. Dia beritahu bahawa orang-orang Syiah ni mengambil peluang bersama tentera Amerika untuk membunuh ahli sunnah. Ya, mereka mengambil peluang. Jadi sambil-sambil mereka duk tembak, mereka pun duk join sekaki, tumpang sekaki membunuh. Jadi itu berlaku dengan cukup teruk di Iraq. Lalu keadaan yang ekstrim bakal melahirkan manusia ekstrim. Jadi kalau nak tahu kat mana kenapa wujudnya ekstremis ni, kerana Amerika sendiri ekstremis. Ya, kerana ekstremis tidak akan melahirkan kecuali ekstremis. Ya, kebencian tidak akan melahirkan kecuali kebencian juga. Kita boleh bersabar sementara, tapi kerana tidak ada Nabi Muhammad SAW hari ini yang begitu sabar, lalu orang-orang yang tahap macam kita ni, kita tak tahan sampai tu peringkat kita akan mula melenting juga. So begitulah sebahagian orang yang kita nama kita gerakan mula lah, takfiri untuk membalas dendam dan seumpamanya. Maka dia telah pun bercampur lah, ni banyaklah kisah dia panjang, saya pun tak menghafal sejarah-sejarah nama-nama dia, Abu Bakar Baghdadi dan geng dan semua sekalinya ini, daripada Zawahiri lagi waktu diturunkan kepada seterusnya sampailah sekarang ini. Yang mana kesimpulannya satu benda lah kita nak tahu, mereka ni betul ke tak betul. Jadi macam ni, kalau kita lihat gerakan ini secara ekstrim, kita akan mudah merasa mereka betul. Itu je poin satu. Sebab tu bila saya masukkan dalam Facebook saya menyatakan kesesatan ISIL ini, maka ada ramai orang Malaysia yang marah dengan saya. Dan sebahagian nama-nama orang yang marah itu telah pun saya serahkan kepada polis lah. Itu je senang cara. Bila marah tu saya pun buka Facebook, saya tengok Facebook dia, oh memang hardcore punya. Bila hardcore ni dia ada potensial untuk mewujudkan jadi Malaysia. Saya cakap kepada polis tu, capture, print screen bagi polis. Terima kasih atas kerjasama polis kita. Ya. Jadi senang nak cari orang kat situ. Ya. Jadi kalau orang duk gurau kat situ, silap sebagai polis ada nama dia. Ya. So jadi apa yang kita tak setuju, apa yang kita perlu buat macam ni. Mereka kata saya ataupun mana-mana ulama yang mengatakan sesat ISIS ni berpegang kepada media Amerika, CNN, BBC. Mereka ni lah sebenarnya yang mempotretkan kejahatan ISIS. Patutnya tak sejahat tu ataupun tak begitu. Ditipu, kita ditipu hidup-hidup oleh Amerika dan media. Betul ke tak betul? Jadi dalam bab ini
sukar untuk kita mengetahui tersirat dan tersurat dengan tepat. Maka apa yang saya punya pendapat, saya taklid je kepada ulama yang duduk di Syria dan Iraq, ulama ahli sunnah yang moderat, yang bukan bersama Bashar al-Assad, yang bukan bersama geng-geng yang zalim Bashar al-Assad dengan. Dan kita hanya taklid mereka punya pendirian. So pendirian ulama Suria, itulah alamat yang saya cuba buka tu. Ni website dia, ulamasuria.wordpress.com. Kita buka itu. Ulama-ulama Sunni Syria yang terkenal, contoh macam Quraim Rajah, Muhammad Adnan Ar'ur, ya, masuk Iraq juga, contohnya keluarga As-Sa'di, ya, Abdul Rahman As-Sa'di, Abdul Malik As-Sa'di dan lain-lain. So mereka dalam kumpulan ulama ni, dan sebahagian mereka adalah orang-orang yang bukan duduk dalam bilik sejuk. Orang kata macam ahli krimi, tak, mereka adalah orang yang berada di atas tanah, yang dalam perjuangan, yang dilari hampir nak kena bunuh dan macam-macam di area dan di Iraq dan Syria. So mereka ini mengatakan ISIS adalah sesat. Sesat dalam pendekatan dia. Pendekatan dia nak cuba menterbalikkan semua keadaan politik kepada seolah zaman khilafah. Dia nak mewujudkan khilafah, dan siapa-siapa yang gagal ditangkap, perempuan-perempuan yang ditangkap di mana saja dalam kawasan teritori dia, dianggap sebagai hamba. Dianggap sebagai hamba sahaya. Lalu yang orang kata dia rogol tu, bagi mereka itu bukan rogol. Bagi mereka itu hak mereka, kerana perempuan-perempuan ini sudah menjadi hamba sahaya. Tapi sebenarnya mereka tak mengikut pun peraturan hamba sahaya yang betul dalam Islam. Dan mereka menganggap semua itu adalah tawanan-tawanan perang agaknya. Ada orang yang bersetuju kerana apa? Kerana mereka menganggap ini sesuai untuk hegemoni Amerika yang begitu sombong. Ini sesuai untuk mereka, bagi mereka takut. Tapi sebenarnya pada satu waktu yang lain, itu adalah tiket untuk Amerika untuk menghancurkan Islam. Ya, tiket. Dan ini akan berbelanjangan dan berpanjangan dan menjadikan orang bukan Islam masuk Islam boleh jadi fluctuate. Macam 9/11 orang kata jadi backfire kepada Islam, tapi ada sebahagian pula tak bersetuju. Dia kata selepas 9/11 ramai orang masuk Islam. Sebab ramai orang mula nak tahu apa benda Islam ni, bahaya sangat ke agama, minta Quran, dia pun masuk Islam terus. So macam-macam respon yang boleh berlaku. Ya, tapi apa pun mengikut fiqh, tindakan ISIL adalah banyak yang bercanggah dengan hukum makam. Jadi itu bukan saya sebut. Saya tak tahu apa berlaku on the ground tu. Yang tahu ni ulama Syria ni. Dalam ni mereka sebut banyak. Dia tak ada link, tak ada lain. Kalau tu buka bahasa Arab, panjang ni penerangan dia, kenapa salah dan seumpama. Dan kemudian kesalahan itu juga telah diakui oleh Al-Azhar, dan juga ulama Iraq ahli sunnah, ya, dan juga ulama Saudi yang dikatakan dituduh bahawa ISIL ni adalah Wahabi. Tapi sebenarnya Saudi yang dituduh bapa Wahabi itu pun kata ISIL ni sesat. Yang lebih dahsyat lagi, Al-Qaeda pun kata ISIL ni sesat. Orang nampak tu, Al-Qaeda yang ekstrim tu pun dia kata ISIL ni sesat dan lagi ekstrim. Ya, tapi baru-baru ni semalam punya berita, ISIL telah bermesyuarat agung dengan Al-Qaeda dan gerakan-gerakan yang ada dekat Syria. Lalu mereka katanya hampir bersepakat untuk tidak berperang di antara satu sama lain dan nak menumpukan kepada musuh utama mereka. Tapi kita pun tahu siapa musuh utama mereka. Nak kata ya Zionis, ISIL tak pernah ada rekod lagi pergi membuat sesuatu yang teruk kepada Zionis. Ini yang menyebabkan orang yang ragu-ragu. Okey? So jadi itu saja pendirian kita yang terhad ni. Kita tak pakai CNN, ulama-ulama tu pun tak pakai CNN, mereka berada di padang. So mereka tahu. So kita pegang juga Kesatuan Ulama Muslimin Sedunia yang dipimpin oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. So mereka juga ada wakil timbalan presiden, dia adalah mufti negara ini. Ya, dan juga mereka ada wakil-wakil ulama Syria dan Iraq bersama-sama mereka. So mereka lebih faham wadi dan lembah
So mereka mengeluarkan pronouncement bahawa ISIS adalah sesat dan tidak ada kaitan dengan Islam. Al-Azhar juga mengatakan demikian. Malah Ban Ki-moon pun ikut cakap ulama-ulama ni. Dalam ucapan dia saya dengar sendiri, dia kata ini tak boleh panggil Islamic State langsung, ini un-Islamic State. Dia pun pakai teks apa buat, saya tak tahu. Dia pun sebut un-Islamic State. Rasanya Al-Azhar punya fatwa baru keluar masa tu. Ya. So jadi betul ISIL ini ada pengaruhnya di Malaysia. Sebab tu polis dia dan Abu Sayyaf semua tu semua nak bergabung nanti sikit lagi. Semua sedang menunding menengok ada tak kesesuaian di antara mereka. Ya. Dan di Malaysia pun kita boleh tengok seolah-olahnya penyokong-penyokong pesimpatism ni banyak. Ya, bila saya keluarkan, bila Datuk Harusani sebut masuk dalam sinar harian kat bawah tu mesti ada orang kutuk. Mesti ada orang penyokong. Ya, saya punya pun ada, Dr. Mazni punya pun kalau disebut mesti akan ada yang hentam. Ya. So jadi itu adalah seberingkas tentang ISIS dan ISIL. Saya tak tahu tuan-tuan punya maklumat bagaimana. Tapi pendirian saya pegang pendapat ulama-ulama yang mengetahui lembah dan wadi di negara masing-masing. Ya, dan kita hormat, kita taklid sebab kita tak mau pakai media barat. Tapi orang kata ada juga yang lebih daripada itu lagi. Dia kata ini adalah hasil latihan daripada barat. Saya pun tak tahu nak verify betul atau tak betul. Susah sangat nak verify. Ya. Betul orang kata tak betul kalau dia daripada barat takkan Amerika serang dia orang. Yang betul tidak Amerika serang pun kita tak tahu. Dan Amerika dia peduli apa kalau orang yang dia train pun dia akan serang. Dia peduli apa? Dia akan serang kalau dia rasa tak ada opportunity, ada peluang bagus, dia akan serang. Kalau tak ada, tak ada. Ya? So itu lebih kurang tentang ISIS. Ya, isu yang kedua, isu anjing di Malaysia. I want to touch dog. Program ini macam MAIS yang telah luluskan, dia bertujuan dengan tujuan yang boleh diterima. Tak semestinya bagus, tapi boleh diterima. Logically-nya acceptable, diluluskan. Saya mengaku sebenarnya saya punya pelajar yang datang kelas talaki tu, ada salah seorang di antaranya adalah Arjun Taukas penganjur. Saya pun tak kenal sangat, tapi macam-macam you all lah, kena-kena gitu. Lepas habis kelas dia datang jumpa, dia kata, doktor kita nak buat satu program pasal anjing, nak meningkatkan orang punya pengetahuan tentang anjing dan cara mengenanganinya, cara nak menghormat dia, cara kalau nak sabar macam mana itu. Kita dengar macam why not? Okay lah. Tak tahu pula dia nak buat dalam atas nama I want to touch a dog. Dia buat di Padang, berselfie, bergambar beramai-ramai. Tak ada pula dia beritahu, dia pun tak menjangkakan begitu. Dan bagi saya mereka ni bukan gerakan Islam liberal, bukan. Dia pun ni tak ada kaitan pun dengan Oktoberfest, tak ada kaitan pun dengan Mariah Carey punya konsert, tak ada kaitan. Kebetulan di timing tu. Tapi orang kita senang teori kita, ada kaitan, patutlah. Tak. Bagi saya yang ini saya tahu sebab dia orang jumpa saya 2 kali, tak beritahu dan nak minta saya jadi penceramah. Nasib baik aku tak terima. Terima pengsan. Ustaz dia terima tu pun dia pun tak tahu macam itu keadaan dia. Yang orang ambil gambar sendiri-sendiri, tak ada kaitan dengan penganjur langsung. Mereka tu sendiri-sendiri dia punya keputusan. Penganjur tak ada pun kata, okay jom sekarang sesi fotografi macam aja. Tak ada. Ya. So saya lebih faham bila benda ni berlaku, orang Islam semua melenting. Kebanyakannya melenting tanpa mengetahui terlebih dahulu tentang mereka ini, lalu melenting tuduh semua ni Wahabi. Ini satu benda yang mengganggu. Semua benda jahat berlaku atas dunia semua Wahabi kekumpulan ni. Padahal ustaz yang kena jemput tu pun Wahabi juga. Padahal ustaz tu Ustaz Habib. Geng-geng Habib ni ustaz ni, macam mana dia boleh Wahabi pula? Habib ni jenis yang anak-anak punya tim ni, macam mana boleh Wahabi? Ini memang anti Wahabi punya grup. Tiba dia pun kena Wahabi kan. Dia pelik cerita. Tak sama-sama nak Wahabi ke orang kan. Jadi kawan sendiri pun jadi bangsa. Tapi nak ceritanya program ini bagi saya tujuan dia betul, cara dia salah, tu je saya sebut. Tapi bila itu berlaku ada benda yang lebih penting kita
kita lihat berlaku dalam masyarakat kita, iaitulah ketergesaan untuk menyisap dan melabel. Itu lebih parah sifat itu. Sebab mengikut sahabat saya yang mengkaji tentang Turki, dia kata bila mana ilmu itu disebarkan dengan tiada adab, dia akan melahirkan taksub. Dan bila mana taksub sudah pun mendasar dalam hati, dia akan melahirkan peperangan. Contoh dekat Turki, dia ada dua masjid, Masjid Biru dengan Masjid Hagia Sophia. Dua-dua ni dia ada khatib dia yang ekstrim. Ada satu Jumaat tu, khatib ini bantai khatib sana, khatib sini bantai khatib. Lepas panah dengan anak murid masing-masing, keluar masjid, pergi berperang, berbunuhan, bertepuk tangan syaitan, mati. Itu yang akan berlaku kalau gerakan label dan tergesa-gesa menyesat dan mengkafirkan ini berterusan. Ini yang kami mursyid, asatizah mursyid, kita cuba nak melunakkan asatizah yang mengkagumi teknik-teknik ini. Kita tak nak teknik ini ada di kalangan ustaz-ustaz muda je. Sebab itu kita nak buat ni, kita nakkan penyampaian ilmu dengan lunak, birrifq, dengan adab. Ilmu tanpa adab adalah ilmu di kerongkong semata-mata. Laisa, Nabi SAW itu disebutkan dalam hadis, laisa bitta'anin wala ta'an wala la'an wala fahish wala badhi. Dalam satu hadis, Nabi itu bukan pelaknat, bukan yang banyak menghentam dengan nikam, dengan bahasa. So kali ustaz-ustaz sekarang kita lihat kaki melabel, kaki melaknat, suka menyindir. Orang-orang awam yang macam tuan-tuan yang belajar bukan agama Islam secara formal ini, saya yakin bimbang, you all nanti kecewa. Orang kata belajarlah agama untuk jadi baik, tengok orang yang belajar agama tak baik pun akhlak, jadi brutal ada. Kami yang belajar petrol ni rasanya lagi bagus mulut kami daripada mulut ustaz ni. So baik belajar petrol. Ini yang kita tak nak. Mereka kononnya warasatul anbiya, tetapi akhlak dan adab tidak warasatul anbiya. Apa benda ni? So isu anjing ni melepasi, bukan sekadar anjing. Orang kata gerakan Islam liberal, itu betul, itu dekat tepi yang lain. Bukan dalam grup anjing punya cerita ni. Sebab grup anjing ni, kalau nak paling ekstrim pun kita masih boleh tolerate, kerana mazhab Maliki kata boleh, mazhab Maliki kata bukan hanya boleh, malah air liur dengan ini, dengan dia punya bulu bukan najis. Ada sebab, panjang ceritanya. Ada hadis, Ustaz Umar Muhammad Noor telah mengeluarkan semua hadis berkaitan anjing ini, berkaitan kenajisan anjing dengan turuk ni, dengan jalan periwayatan. Cek satu-satu dalam convention fiqh Rasulullah baru ni, kita cek satu-satu dan cek kenapa ulama-ulama berkata najis dan tak najis. Cukup menarik. Tapi kesimpulannya, Maliki mempunyai hujah. Tapi walaupun dia hujah, kita duk kata dia kafir. So seolah kita kata mazhab Maliki ni kafir liberal. Padahal Nabil duk cerita dekat dalam televisi, dalam berita, dia peluk Lisa Surihani, bergigil dia peluk dia. Ini mazhab mana yang benar kan? Ni liberal ke tak liberal ni? Itulah kepala bapak liberal itu. Bapak liberal. Filem-filem ni, filem-filem tahyul hantu semua sekali ni. Tak ada pula nak dimarah dengan begitu dahsyat. Tiba-tiba yang ini dimarahi dengan begitu dahsyat. Bukan saya nak mempertahankan kumpulan, tapi saya nak letakkan tempat ikut kadar dia. Ikut kadar dia itu saja. Kita bukan nak pegang anjing, tak mau. Saya pun banyak fobia dengan anjing dalam pengalaman kehidupan saya. Tapi nak cerita, bila ada khilaf kita hormat. Ahli sunnah ada banyak mazhab. Baik, dan bukan Wahabi. Bincangkan mazhab lain bukan Wahabi. Mazhab lain ahli sunnah wal jamaah. Okey, baik, itu isu anjing.